Hello, hi and Assalamualaikum everyone. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya macam mana saya boleh publish research artikel saya ataupun dikenali sebagai original article dekat paper Q1 di BMC Complementary and Medicine. So basically boleh ambil tips yang saya nak bagi ni ataupun boleh praktik kalau rasa bersesuaian dengan diri masing-masing lah. So basically before apa-apa pun, before kita publish any paper, selalunya kita akan baca banyak rujukan kan, reference paper kan. So daripada reference paper tu kita boleh tahu macam-macam. So untuk tips yang pertama, kita kena tahu target journal dekat mana kita nak publish paper kita. So basically journal ni dia ada kuota dia ataupun kita kenal dia sebagai ranking. Dia ada Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, so macam mana kita nak tahu macam mana dekat mana kita nak tahu untuk publish paper? Mesti ramai tanya kan untuk adik-adik atau bukan adik-adik lah, untuk kawan-kawan yang baru mendaftar postgraduate mesti tanya macam mana nak tahu dekat mana kan. So basically bila kita baca paper, dekat paper tu selalunya dia akan stated nama jurnal ataupun nama publisher. Dekat mana kita nak tahu bila kita baca paper tu, dia selalunya nama publisher ataupun nama jurnal tu akan diletakkan di bahagian atas, mungkin atas tengah, mungkin juga di belah kiri ataupun di bahagian bawah. Tapi mesti kena cari. So daripada paper yang kita baca tu, kita akan tahu nama jurnal. Sebagai contoh, macam paper yang saya baca, paper yang saya jadikan rujukan untuk penulisan saya semasa saya berada di master, semasa saya membuat projek untuk master saya adalah BMC Complementary and Medicine. So daripada situ kita boleh tahu ranking apa kita punya paper yang kita nak hantar, jurnal tu berada di ranking mana. So kenapa saya tekankan untuk mengetahui pasal ranking ni, sebab saya nasihatkan eloklah kita tulis paper secara, orang kata secara komprehensif, secara detail, bukan detail lah, cuba jadikan paper tu sesempurna yang mungkin dan hantar dekat Q1. Kenapa saya suruh pergi dekat Q1 terlebih dahulu rather than you send to the lower ranking which is Q4, Q3 and Q2? Bila awak hantar dekat Q1, selalunya reviewer ini adalah reviewer yang expert dalam bidang tersebut. So komen-komen yang akan diberi tu mungkin agak sedikit kasar, mungkin agak sedikit tajam, tapi dia sangat bagus untuk awak improve paper awak. Cuba awak bayangkan kalau hantar dekat Q4, bila indeks dia rendah, dia punya kualiti tu mungkin tak berapa sangat compare dengan Q1. So bila kita hantar dekat Q1, kita akan dapat komen kan. So bila kita tak lepas berjaya hantar dekat Q1 tu, kita boleh pergi step down Q2, Q3, Q4. Tapi cuba bayangkan kalau kita hantar dekat Q4, kita nak step down dekat mana? Sebab paper kita dah level Q4, faham tak? Saya harap faham lah apa cuba yang saya sampaikan. So itu satu step. Tapi bila kita hantar paper, selalunya editor akan bagi feedback. Lepas tu reviewer kan, dia mungkin akan ada 3 ke 4 kot possible dia. Accepted with no correction. Ni sangat rare. Jaranglah saya jumpa. Accepted with minor correction pun ada tapi tak ramai. Accepted with major correction ataupun rejected. Okay, kalau yang first tu dengan nombor 2 tak ada masalah. Selalu nombor 3 ni dia akan bagi tahu lah, katalah awak hantar 15 pages, diorang akan pergi go through setiap satu pages tu dan diorang akan state dekat mana, diorang akan tanya kenapa ini, kenapa itu kan. Selalunya reviewer ni dia nak kita jawab, dia nak tengok kita tahu ke tak, dan dia nak tengok kita ni boleh defense tak apa yang kita buat tu betul ataupun tak, macam tu. So apa lagi saya boleh cakap, so bila kita dapat tapi kalau yang dapat rejected ni, jangan kecewa, jangan sedih. Boleh kecewa, ambil lah masa dalam sehari ke 2 hari ke seminggu maksimum. Tapi seminggu pun lama, cukuplah sehari 2 hari untuk berduka cita, untuk berasa gundah gulana.
teruskan pergi hantar dekat jurnal yang seterusnya. Awak boleh hantar jurnal yang set ranking dengan before this, dengan improvement daripada komen reviewer sebelum ni, ataupun awak boleh hantar step down kan, daripada macam saya cakap tadi, Q1 pergi ke Q2. Harap difaham tak kan? So daripada situ awak dah tahulah kat mana awak nak hantar kan. Step seterusnya untuk tips untuk berjaya publish paper, awak cuba kurangkan lakukan silly mistake. Apa yang saya maksud dengan silly mistake ni? Come on lah, kita ni dah pelajar master, kita ni dah pelajar PhD, orang tengok kita ni tinggi. So awak kena improvekan cara penulisan awak. Yang pertama yang perlu awak tahu adalah awak punya bahasa Inggeris. Before awak hantar paper awak tu, ada beberapa orang yang awak perlu minta dia orang baca. Yang pertama sekali adalah supervisor awak. Kenapa supervisor awak? Supervisor awak ni adalah kepala. Bila dia kepala, dia tahu segala. Bukan dia tahu. Maksudnya, dia mempunyai knowledge, kepakaran bidang tersebut yang korang gaji tu. Kalau tidak, macam mana dia boleh jadi supervisor kan? Minta dia orang baca untuk dia orang approvekan konten. And lagi best kalau dia orang boleh approvekan korang punya bahasa Inggeris sekali. Tapi tak semua supervisor ada masa untuk check bahasa Inggeris. Yang kedua, before awak hantar paper awak tu, pastikan bahasa Inggeris awak, grammarnya, susun atur ayatnya adalah dalam keadaan yang good. Tak perlu terlampau bombastik sangat bahasa dia, cukup. Kalau scientific paper untuk orang macam saya dalam bidang saya buat medical science punya research, cukup ayat yang jelas, pendek dan tak perlu berjela-jela, tak perlu berbunga. Sebab kita nak information, kita bukan nak dia punya benda yang tak perlu ni kan. So kalau tak ada orang nak baca, tolonglah hantar dekat proofreader. Sebab salah satu common rejection paper adalah bila bahasa Inggeris kita tak berapa betul. Maksudnya bahasa Inggeris tu grammar. Okey, yang ketiga, apa yang saya boleh cakapkan, pun silly mistake juga. Silly mistake apa? Awak kena tahu dalam setiap jurnal tu, setiap jurnal mungkin ada format yang berbeza, mungkin ada cara penulisan, gaya penulisan yang berbeza. Maksudnya before kita tulis, kalau kita nak hantar dekat jurnal tu, silalah buka jurnal tu, dah download beberapa paper untuk menjadikan rujukan. Mungkin bukan rujukan konten, tapi rujukan gaya penulisan, rujukan format. Sebab format ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Kalau awak hantar tonggang terbalik, tak mengikut apa yang dia nak, Assalamualaikum, paper awak memang senang di reject. Macam paper saya hari tu, saya rasa paper saya tak layak pun publish dekat BMC tu kalau ikutkan sebenarnya. Tapi disebabkan saya ni into detail, saya mengikut setiap satu perincian yang diperlukan, yang dikeluarkan, yang di-guideline-kan oleh jurnal. Alhamdulillah, first time saya tulis research article, my original research article. First time juga saya hantar research article saya di kuota yang paling rendah. Sebab Sorry, tersalah cakap. Sepatutnya kuota yang paling tinggi. saya aim Q1 dan terus diterima. Tapi bukan terus diterima lah, adalah perlu buat beberapa silly correction. So jadinya bila kita menulis ni, kita perlu ada strategi. Yang seterusnya mungkin boleh minta kawan-kawan daripada bidang lain ataupun bidang yang sama, fakulti yang sama, untuk baca paper kita, untuk melihat kefahaman diorang dengan study kita. Kalau diorang faham, tak ada argument, insyaAllah paper tu dah separuh kaki untuk dipublish. So rasanya setakat tu. Yang before tadi, yang pasal format tu, macam biasalah kita kena ikut, kena ada dia punya title, kena ada keyword dia, table of content, abbreviation, introduction to the topic that we wanted to write, the body. Then you have to kalau you buat research article, you need to have the methodology need to be very specific, or
by whom, what method, what type of analysis you use, what software, statistical software that you use to analyze your data. Then you need to have the discussion, conclusion, future direction and also references. Not to forget, untuk setiap jurnal paper yang setakat ni yang saya baca lah kan, mostly kena ada source of funding. Don't forget acknowledgement juga kalau awak buat research, mesti ada tempat yang awak gunakan. Awak kena acknowledge awak punya tempat belajar. Bila dah lengkap semua ni, dah ada check, buat checklist. Dia menulis paper ni agak leceh, agak renyah. Tapi percaya cakap saya, bila awak dah publish, bila awak dah dapat publish satu paper, insya-Allah untuk paper yang akan datang dia akan jadi lagi mudah. So setakat lepas dah tulis tu, dah check semua tu, jangan lupa hantar. Bila dah hantar tu, you tunggulah kan. Selalunya diorang akan ambil masa dia 2 minggu ke sebulan. Tengok kepada jurnal lah. Itu tak apa, itu tak ada masalah. So saya nak mengambil kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih. Masa saya tulis paper tu, ramai sangat manusia yang bantu saya. Ramai sangat manusia yang tak kedekut ilmu, yang orang kata apa, tidak berkira untuk membantu saya. Aku jugalah kepada supervisor saya. So saya harap dengan tips yang saya share ni dapat bukan membantulah, maksudnya dapat meringankan sedikit apa orang kata bebanan yang kita tak faham ni, boleh bantu awak untuk tulis. So saya ucapkan good luck dan selamat maju jaya.